solat tu doa. Solat tu kalau ikut lurah, ikut bahasa, artinya doa. Berdoa. Sebab tu ada mazhab yang kata, kenapa nak berdoa pula lepas sembahyang? Sebab sembahyang tu bermaksud doa, betul lah tu. Tapi doa selepas sembahyang tu doa pula permintaan kita kepada Allah. Jadi solat ni kita nak belajar tentang solat. Bukan nak belajar pelupa. Nak peringat balik. Dah solat dah umur 60 tahun, takkan tak solat lagi? Umur 60 tahun, umur 50 tahun. Sedangkan solat tu kalau dalam keluarga orang Islam ni, orang Melayu lah. Ghalibnya orang Melayu ni, kecil-kecil lagi ada kena rotan lah. Mak pak siap rotan dulu lah. Tak solat je, piap. Tak solat je, piap. Jadi, solat. Tapi nak solat macam mana? Solat tu. Dia ada adab dia. Ada syarat dia, ada rukun dia. Ada banyak benda di dalam solat tu. Okey. So, jadi secara ringkasnya, manakala dari segi istilah, ada tulisan tu, adalah beberapa ucapan. Beberapa ucapan maknanya lisan. Bila sebut ucapan tu kaitannya dengan lisan, dengan lidah kita. Dan perbuatan dengan anggota jawarih, dengan anggota perbuatan, tangan, badan, pinggang apa semua tu. Ini segi istilah. Dan dimulakan dengan takbir. Dimulakan dengan takbir. Allahu Akbar. Dan disudahi dengan salam. Assalamualaikum. Itu akhirnya. Maka dalam solat ini pula, mana pintu solat? Mana pintu solat? Pintu solat adalah takbir. Itu pintu solat. Mana keluar solat? Salam. Masuk dia, pintu masuk dia, takbir. Maka bermulanya solat itu dengan takbiratul ihram. Mana dengan takbiratul ihram tu Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usolli. Semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Jadi nak semayang macam Rasulullah semayang tu bukannya senang. Mana kita jumpa dengan Nabi? Nabi kita dah 1400 tahun lebih dah. Jadi kena ikutlah ulama' yang dekat kita ni yang ngajar kita. Kiralah daripada Nabi 1400 tahun. Kalau ada ulama' tu boleh hidup 100 tahun, maknanya sampai kat kita ni baru 10 orang ulama'. Sampai kat kita dah. Tak jauh dah. Tapi mana ada manusia hidup sampai 100 tahun? Kebanyakannya paling lama, kadang-kadang ada 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Jarang-jarang. Yang banyak sikit, 70 tahun pun jarang-jarang. 60 tahun banyak. Kemudian dah tak ada dah. 50 tahun. Jadi kalau kita ambil lah average lah purata 60 tahun. Maknanya dah hampir 20 orang. Lebih kurang dalam 18 atau 17 ulama' nak sampai kat kita tu. Maknanya daripada benih Rasulullah SAW kepada sahabat. Kepada sahabat turun pada tabi'in, pada tabi'ut tabi'in. 4 generasi dah. Tu sampai ke kita ni lebih kurang katalah 20 lah ulama'. Tu kena 20 salah silah kita ni. 20 salah kita mengaji kat Tok Guru ni mengaji, Tok Guru ni sampailah balik kepada Nabi SAW. Tu, jauh ni. 20 ni mungkin ulama' ni masa sebelum kita ulama' ni cakap macam ni. Sampai saya pula cakap macam ni. Sampai lepas bawah ni besok cakap macam ni. Jadi betul tak betul? Tu dia kena ambil kaedah dia. Ambil kita mengaji ni macam mana. Cara takbir macam mana. Cara rokok macam mana. Iktidal macam mana. Dan kita ni mengaji nak semayang ni ikut siapa? Ni ikut Imam Syafi'i ke? Ni ikut Imam Malik ke? Imam Ahmad bin Hanbal ke? Imam Abu Hanifah ke? Ni ikut siapa? Ada orang kata, mana boleh ikut mazhab? Kita kena ikut Nabi. Bang, kamu dengan Nabi itu dah kata 20 ulama' tadi. 1400 tahun. Tapi kalau kamu ni ikut siapa? Ni ikut Nabi. Mesti kena ikut ulama' sebab yang sampai kat kita ni adalah ulama' yang bawa. Macam mana nak tuduh dengan Nabi? Bukannya kita hidup zaman Nabi. Ada orang cakap macam tu. Ramailah yang cakap macam tu. Apa ikut mazhab? Kita ikut Nabi. Yelah yang bawa sampai kat kita ni siapa? Solat tu datang sendiri lah, terbang dengan kuat angin. Capai kuat angin tu, belajar macam tu. Ni semua orang tak berakal dia panggil. Bila mengaji pasal buat hukum akal, ini jenis orang yang tak berakal. Orang yang berakal ni, dia fikir tu jauh, dia fikir. Fikir susunan tu. Susu galur tu kena fikir. Dia punya sanad tu sampai ke satu generasi kepada satu generasi lain, satu ulama sampai kepada kita.
Baik. So, jadi apa yang kita nak belajar ialah tentang solat ni. Okay. Kita nak jelaskan dulu bahawasanya solat dari segi bahasa adalah doa. Ni, dengar baik-baik saya cakap ni. Jangan lepas ni duduk nganga je. Tu pun ramai tu hanggut-hanggut nak tidur tu. Kenapa? Hafal ni. Lepas ni, bila jumpa dia budak, panggil cakap. Ni, mai sini anak. Dik, saya nak cerita sikit kat kamu ni. Kita kena bercakap pula. Cerita solat tu apa? Doa. Jangan kita duduk nganga, dengar, dah faham, udahlah aku. Lepaslah aku. Ni orang lain. Jadi, bila belajar, ambil faham, cakap balik. Cakap balik. Macam kita belajar. Bila kita ulang cakap, baru kita faham ilmu tu. Kalau kita duduk nganga apa tu, simpan. Tak payahlah aku seorang, cukup lah. Tak payah cerita kat orang. Tak boleh. Sampaikanlah walaupun satu ayat, cerita kat orang lain. Macam ni, semayang macam ni. Kamu kok silap semayang apa kamu ni? Gitu. Ada orang mengadu, dia doa dah jenuh dah. Tuhan tak makbul lagi. Kalau tanya saya jawab macam ni. Kamu minta apa? Minta nak senang lah Ustaz. Susah benar musim COVID ni. Kalau boleh bagilah senang sikit. Tapi Tuhan bagi apa? Tuhan bagi susah. Tak senang-senang lagi. Dia susah lagi. Susah tu siapa bagi? Susah tu Tuhan bagi kan? Senang tu siapa bagi? Tuhan bagi. Yang bagi tu Tuhan bagilah. Kamu minta senang, Tuhan bagi susah. Hal susah tu pun Tuhan bagi. Pasal apa Tuhan bagi susah? Sebab Tuhan tahu kamu tu macam mana. Kalau bagi senang, nanti kamu dah tak sedar diri. Daripada kamu beriman, kamu jadi sesat terus. Sebab tu Allah bagi kamu tu susah. Jadi kita kena tengok hikmah di sebalik anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Okey. So jadi persoalan tentang bila kita belajar tentang solat ni, yang kita nak jelaskan faham tu adalah solat ni suatu perkara yang dia dua benda kena buat. Ucapan, perbuatan. Ada lagi satu, iaitu dengan qalbi kita, dengan hati kita. Tapi secara istilah dulu. Nanti kita fahamlah satu persatu. Kemudian dimulakan dengan takbir. Dengan takbiratul ihram. Ma makna takbiratul ihram? Apa makna? Kenapa kena mula dengan takbir? Kenapa mula dengan takbir? Sebab takbir itu adalah pintu masuk kepada solat. Kenapa kena disudahi dengan salam? Sebab salam tu adalah pintu keluar daripada solat. Mana nak masuk ada pintu, keluar ada pintu. Jadi pintunya masuk adalah takbiratul ihram. Apa makna takbiratul ihram? Iaitu perkara yang setelah seseorang itu mengangkat takbir Allahu Akbar, maka segala yang halal jadi haram. Segala yang halal jadi haram. Contohnya apa? Sebelum dia takbir tadi, dia boleh sembang lagi. Dia boleh qamat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh. Rapatkan saf kata imam. Rapatkan saf. Sekarang ni tak. Imam cakap, betul luruskan saf. Rapat tak boleh dah. Dah hilang ayat rapat dah. Nabi kata semayang rapat-rapat. Jadi imam tak boleh cakap dah sekarang ni. Imam kena cakap, luruskan saf. Rapat dah hilang dah. Masya Allah. Takut tu nah. Ayat tu takut tu. Kenapa? Masalah COVID. COVID datang. Nabi tak suruh renggangkan saf. Nabi suruh rapatkan saf. Cuma rawatan dia, Nabi suruh jagalah. Tapi kita akhir zaman ni tak tahulah apa nak buat. Ini bukan kerja kita. Dah terbalik dah ini. Kenalah ma'alim. Orang yang melaksanakan hukum lah yang bertanggungjawab. Dia nak buat kat mana, kita tak tahu. Kita serah kepada mereka itu. Baik. Jadi, segala yang halal jadi haram. Maknanya, makan halal. Lepas angkat takbir jadi haram. Sebab tu ketika kita solat tak boleh makan. Tu kena jaga makanan yang terlekat celah gigi ke apa, kena buang dulu. Minum air. Tak boleh. Kan? Halal walaupun halal tapi jadi haram. Sama juga dengan orang pergi Mekah. Bila dia niat nawaitul umrata wa ahram. Nawaitul haji wa ahram. Dia berniat haji saja. Dia niat haji saja, segala yang halal jadi haram. Macam mana maksud dia? Duduk setubuh dengan bini tak boleh. Macam mana benda haram? Bunuh binatang tak boleh bila niat ihram tu. Tetapi dalam soal takbiratul ihram pula, segala yang halal jadi haram masa solat tu je lah. Lepas tu dah jadi halal dah.
Macam tu. Kita bagi tahu kat situ nah. Baik, kemudian dia salam berserta dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Okey. So jadi dalam solat dia ada syarat dia, ada rukun dia. Apa syarat? Apa rukun? Apa makna syarat? Apa makna rukun pula? So syarat ni dengan rukun sama ke? Syarat dengan rukun ni sama ke tak? Hak semayang 40 tahun ni. Tak tahu lah Ustaz, semayang dah 40 tahun. Syarat dengan rukun, Allah. Syarat ni berbenda lah pula syarat ni. Syarat ni macam mana kita nak sebut syarat? Syarat ni iaitu perkara yang sebelum tu. Sebelum apa? Sebelum kita nak buat benda tu. Beza ni kena ada perbezaan dia. Syarat-syarat solat tu perkara yang di luar solat. Di luar solat yang boleh membuatkan seorang tu tidak sah solat kalau tak ada perkara tu. Contohnya dia apa? Contoh-contoh apa? Tak memayis, bukan Islam. Itu tak semua syarat dia lah. Sebab syarat dia kena Islam, kena berakal sihat, kena memayis, kena sembahyang dalam waktu, masuk waktu, suci daripada segala hadas, suci daripada najis, kena tutup aurat, kena ngadap kiblat. Itu syarat. Itu syarat-syarat solat. Oh, yang itu. Itu tahu sangat. Dah lama dah tahu yang itu. Kenapa tanya tak boleh jawab? Duk penin syarat tu mendatang apa? Duk benda apa tu? Benda gapo tu? Duk tanya syarat tu benda yang saya belum semayang tu syarat dia. Dah masuk dalam semayang tu bukan panggil syarat lagi. Bila masuk dalam semayang dia panggil apa? Dia panggil rukun. Dia panggil rukun bila masuk dalam semayang. Itu.